Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Sandaya dan ini fokus minggu depan. Seperti biasa, banyak perkara dan juga isu-isu yang perlu kita ketengahkan, yang perlu kita bincangkan dan juga kita melihat apa yang akan berlaku, rentetan daripada berita dan juga laporan semasa. Kalau luar negara, mungkin ada berita-berita berkaitan dengan pergolakan, berkaitan dengan peperangan dan sebagainya yang memberi kesan kepada Malaysia dan sejagat secara globalnya. Tetapi untuk waktu ini ada perkara-perkara untuk kita melihat kepada situasi semasa, terutamanya berkaitan dengan politik. Adakah kita perlu melihat kepada masa yang sesuai untuk adakan pilihan raya? Adakah waktu ini ketika harga barang dilihat meningkat dan kadar inflasi tinggi sesuai diadakan PRU ke-15? Dan ada juga dalam kalangan pandangan pemerhati politik yang mana pilihan raya boleh diadakan pada bila-bila masa asalkan parti kerajaan yakin bahawa suasana politik pada masa itu akan membolehkan mereka menang. Soal inflasi atau kenaikan harga barang ia sepatutnya diselesaikan oleh kerajaan untuk kepentingan rakyat. Bagaimanapun, ia perlu ditangani oleh sebuah kerajaan yang stabil, bukan oleh sebuah kerajaan yang dilihat tidak melihat kepada perkara-perkara berkenaan. Jadi ini antara isu-isu penting untuk kita bercakap dengan lebih lanjut berkaitan dengan persoalan kita, adakah sesuai diadakan ataupun bila masa yang sesuai diadakan pilihan raya umum ke-15. Jufitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi atau Reform bersama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Cik Jufitri. Waalaikumsalam, Ehsan. Ya, pertama sekali kita melihat kepada mungkin ada isu-isu berbangkit berkaitan dengan PRU dan sebagainya, kesediaan parti politik, kesediaan kerajaan dan sebagainya. Tetapi bila masa yang sesuai untuk diadakan PRU ke-15, Cik Jufitri? Ya, terima kasih Ehsan, rakan-rakan penonton sekalian. Sebenarnya rakyat Malaysia sebenarnya sudah letih. Kita tahu bahawa apabila berbincang tentang PRU, kita tahu bahawa hari ini merupakan genapnya mandat 4 tahun PRU ke-14 dan kita melihat persoalan pilihan raya ini telah dibahaskan sejak awal 2020 apabila kerajaan PH tumbang pada 25 Februari. Dan kemudian kita juga terus digembar-gemburkan dengan PRU apabila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih Kerajaan Perikatan Nasional dan apabila 26 September berlakunya PRN Sabah. Jika menangnya PRN Sabah oleh Kerajaan Perikatan Nasional, maka akan diadakan secepat mungkin PRU yang seterusnya bagi mendapatkan mandat yang lebih stabil oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu. Dan kita lihat ini berlaku dan terus berlaku. Sehinggalah ke hari ini kita melihat mungkin pada 2 bulan yang lepas masih lagi ada feel good factor. Dr. G. Manimaran pada hari ini beliau menulis tentang perlukah PRU. Beliau mengomentari apabila mungkin sebulan ataupun 2 bulan yang lepas masih ada feel good factor kepada pihak kerajaan semasa. Tapi kita lihat dengan inflasinya sedang naik, harga barangnya sedang naik, kemudian kita lihat rakyat sedang sangat menderita pada waktu ini. Saya melihat sangat tidak sensitif apabila kita berbicara tentang soal bilakah tarikh PRU. Sedangkan kita faham bahawa kita berada dalam keadaan dilema. Kita perlukan kerajaan yang stabil untuk menangani isu-isu rakyat kerana ia berkaitan dengan pelaburan, berkaitan dengan dasar masa depan dan sebagainya. Namun dalam masa yang sama kita melihat agak tidak sensitif apabila rakyat sedang bertarung. Kita pun baru berhadapan dengan banjir, kilat di Baling. Ia sangat tidak sensitif. Walaupun kita tak nafikan kita berhadapan dengan dilema. Jadi bagi saya secara ringkas untuk persoalan ini bahawa elok kalau kita tangani betul-betul isu kos sara hidup dan biarlah bagi saya term ini berakhir sehingga pada tahun depan. Cukup mandat 4 tahun kali ini untuk PRU yang ke-14 yang lalu dan mungkin dalam tempoh beberapa bulan sampai ke setahun adalah waktu sebelum adanya pilihan raya umum ke-15. Adakah Jufitri melihat kepada tempoh sekarang ini, dalam tempoh beberapa bulan sebelum PRU ke-15 kita dapat menyelesaikan beberapa isu berbangkit ataupun beberapa isu utama terutamanya berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan harga barang dan sebagainya?
Ya, saya melihat bahawa apabila seseorang pengundi itu mengundi dalam pilihan raya, sudah tentu ada pelbagai sebab. Yang pertamanya mereka ingin melihat perubahan institusi. Yang keduanya mungkin kelompok pengundi yang mahukan perubahan dari sudut ekonomi berkaitan kos sara hidup dan tentang struggle rakyat untuk mendapatkan makanan di atas meja. Dan kita melihat bahawa Saudara Ehsan bahawa dua faktor ini sentiasa mempengaruhi pengundi-pengundi untuk mengundi sesebuah kerajaan. Jadi saya melihat di situ bahawa dua faktor ini sangat terkait dan bagaimana kita boleh memastikan bahawa persoalan-persoalan asas yang terpaksa didahulukan. Ya, kita ada banyak isu sebenarnya, isu rakyat, isu ekonomi, isu inflasi. Di situ kita perlu kepada kebijakan pemerintah yang mana perkara prioriti dan saya melihat sudah tentu kita perlu merujuk kepada perjanjian persefahaman transformasi dan juga menangani isu COVID yang telah termeterai oleh pihak kerajaan dan Pakatan Harapan dan kerajaan perlu mengeluarkan report sejauh mana perjanjian dalam memorandum persefahaman itu ditunaikan, terutamanya perkara-perkara yang sangat crucial kepada pengundi seperti soal Akta Lompat Parti, ya, dan perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi yang telah dipersetujui bersama oleh kerajaan dan juga pihak Pakatan Harapan ketika termeterainya perjanjian antara kedua-dua entiti ini. Dan juga Cik Jo Fitri, bila kita bercakap berkaitan dengan isu-isu semasa seperti harga barang dan sebagainya, kos sara hidup, ekonomi, tidak dinafikan bahawa kekuatan dan juga keutuhan parti politik itu juga dilihat kepada sebagai satu elemen penting untuk pengundi. Adakah Cik Jo Fitri melihat kepada apa yang berlaku sebelum ini dalam tempoh 3 ke 4 tahun yang lepas bahawa parti-parti politik yang ada di Malaysia ini telah mencorak satu keadaan yang lebih baik untuk memikat dan juga menjadikan ia lebih stabil dan juga lebih baik daripada sebelum ini. Bagaimana keutuhan semua parti-parti politik yang ada di Malaysia? Ya, itu yang kita lihat rakyat sedang rasa jemu apabila melihat sentiasa saja berlaku pergolakan, bukan saja di antara parti kerajaan dan parti pembangkang. Kita melihat ia juga berlaku dalam parti. Sebab apabila pengundi melihat bahawa dalam pihak kerajaan pun sedang bergolak, mereka rasa agak sangsi siapa yang paling kuat. Dan mereka juga melihat pada pihak pembangkang yang dilihat juga ada apabila kita melihat pemilihan Parti Keadilan Rakyat baru-baru ini juga ada faction-faction yang seolah-olah mengurangkan keyakinan rakyat terhadap mana satu parti yang terbaik yang mereka boleh pilih. Kalau kita lihat kajian-kajian lepas oleh Ilham Center sebagai contoh, kita lihat bahawa kecenderungan pengundi banyak memilih kepada parti. Tetapi kita lihat kajian-kajian yang seterusnya memperlihatkan bahawa bahawa pengundi lebih ingin melihat selepas ini kepada sosok tubuh berbanding kepada parti. Parti juga penting tetapi sudah menjadi satu faktor kedua. Faktor pertama mereka ingin melihat wajah-wajah baru ataupun senior tapi tidak semestinya wajah-wajah baru itu di kalangan orang muda tapi di kalangan senior yang boleh memberikan idea, yang mempunyai hikmah, yang perform sebelum ini. Mereka melihat perlu ada satu rangsangan kepada pengundi-pengundi ini. Apa yang menyebabkan mereka nak keluar mengundi? Saya risau kerana kadar mengundi itu sangat rendah sebagaimana kita boleh saksikan pada PRN Melaka dan Johor, walaupun kita faham tak sama pilihan raya negeri dan pilihan raya umum, tapi apakah faktor-faktor yang boleh difikirkan lagi oleh parti-parti politik ini untuk merangsang terutamanya pengundi-pengundi atas pagar ni? Dan juga satu perkara penting untuk kita melihat kepada apa yang telah kita lalui dalam PRU ke-14 yang lepas, sistem pilihan rayanya sebegitu dan sebagainya, tetapi untuk PRU ke-15 menurut reform sendiri, apa perlu perubahan dan juga reformasi segera yang perlu dilaksanakan agar ia dilihat berada pada tahap maksimum lebih baik berbanding dengan PRU-PRU yang diadakan sebelum ini? Ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh reform sebagai contoh adalah kita memantau, seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, kita memantau memorandum persefahaman sejauh mana, sebagai contoh, apa perkara-perkara utama yang telah dimeterai di antara pihak kerajaan dan Pakatan Harapan, terutamanya berkaitan dengan peruntukan yang berjumlah hampir, seingat saya 2 hingga 3 juta untuk setiap parlimen itu,
diperturunkan segera untuk rakyat. Rakyat nak tahu bahawa adakah perkara itu telah tertunai. Sebab itu dulu kita pernah reform mencadangkan supaya report card dikeluarkan dan didedahkan kepada publik sejauh mana ya MOU itu telah termeterai, telah dipenuhi isi kandungannya, terutamanya berkaitan dengan COVID-19, terutamanya berkaitan dengan bantuan kepada rakyat, dan juga yang penting yang akan mengembalikan keyakinan kepada pengundi adalah reformasi institusi. Sebagai contoh yang reform sedang monitor adalah berkaitan dengan undang-undang perkhidmatan parlimen. Ya, institusi pembangkang sejauh mana telah diperkuatkan, kemudian akta lompat parti. Ini perkara-perkara yang boleh mengembalikan balik keyakinan kepada pengundi yang type yang pertama tadi yang saya sebutkan, yang melihat kepada reformasi institusi, dan yang keduanya pengundi yang melihat kepada sejauh mana kerajaan boleh menangani ataupun menyantuni perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi dan kos sara hidup. Sepanjang 4 tahun bermula 2018, banyak perkara yang berlaku, pertukaran kerajaan, pertukaran Perdana Menteri, berlakunya pandemik COVID-19, isu berkaitan dengan inflasi, harga barang meningkat dan sebagainya. Untuk tempoh itu sahaja kita dapat lihat. Tetapi menjelang PRU ke-15, apa yang reform mahu lihat dan juga mahu pastikan bahawa wujudnya kestabilan terutamanya dalam politik dan juga kerajaan itu? Ya, antara forte reform adalah kita fokus kepada reformasi institusi berkaitan khususnya parlimen. Ya, sebab kita memandang bahawa pendidikan mendekatkan rakyat kepada parlimen itu sangat penting. Dan dalam konteks ini, untuk kita mengomentar tentang persoalan yang dilentarkan oleh Ehsan tadi, kita ingin melihat bahawa institusi parlimen ini benar-benar boleh menjadi satu institusi yang bebas dan menjadi pembela kepada suara rakyat untuk mengimbangi antara eksekutif dan juga judiciary. Kita melihat institusi parlimen ini sangat penting untuk membela nasib rakyat berkaitan semualah yang berkaitan, antaranya berkaitan dengan kos sara hidup, dan kalau boleh kita melihat jawatan kuasa pilihan khas sekurang-kurangnya diperbanyakkan dan dia tally dengan kementerian-kementerian yang ada supaya mereka boleh jadi check and balance bagi pihak rakyat, supaya memastikan ya kerajaan akan terus memerintah dengan berintegriti, dan bersama pembangkang pun ada peranan yang signifikan. Dan ini antara formula yang saya ingat penting bagi pihak reform untuk kita terus perjuangkan. Dan juga saya merasakan bahawa reform banyak perkara yang dilakukan, banyak perkara untuk dilihat terutamanya dalam tempoh sekarang menjelang PRU ke-15. Terima kasih kepada Cik Jufitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi Reform. Bagaimanapun kita masih lagi melihat kepada persoalan bila masa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya. Adakah ini waktu yang sesuai untuk kita bercakap berkaitan dengan PRU 15 dan sebagainya. Terima kasih atas pandangan Encik Jufitri tadi untuk kita melihat untuk masa-masa ke depan, terutamanya menjelang fokus minggu hadapan. Terima kasih. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.